Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali ya setelah 5 hari kita break. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Jadi pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana hari ini hari Jumaat kita dapat sambung kembali untuk sesi kelas tadabbur Quran yang terhenti 5 hari sebab faktor ialah sekolah dah nak dibuka, saya pun sibuk banyak dengan urusan kerja. Jadi untuk seterusnya kita boleh teruskan kelas ni pada hari Jumaat dan hari Sabtu. Alhamdulillah, tahniah kepada semua para jemaah yang begitu excited, teruja untuk terus bersama dengan kelas ni. Alhamdulillah, biarlah bila kita berada dalam sesi pengajian seolah-olah kita rasa seperti kita berada di taman-taman syurga lah. Seperti ka'annana fi rawdatil jannat, seperti di taman-taman syurga. Kita nak kongsi banyak info-info yang mungkin kita belum ketahui. Itulah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar ni kita nak tahu apa yang sebelum ni kita tak tahu. Jadi kalau kita belajar, kita tahu apa yang sebenarnya kita dah tahu, itu adalah pengulangan kepada perkara yang sama. Ni kita nak dapatkan info-info yang baru supaya boleh buka lagi kita punya horizon minda kita ni lebih luas. Jadi hari ini kita masuk ke bahagian akhir surah Al-Muddathir. Hari ini hari Jumaat, Alhamdulillah, 1 Rabiul Awal. Kita dah masuk bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah persamaan 8 Oktober 2021 Masihi. Jadi hari ini kita nak mula ayat 48 dari surah Al-Muddathir. Kalau sempat sampai habislah ayat yang terakhir tu ayat 56. Baik, di antara topik-topik atau intisari ayat yang akan kita bincangkan hari ini, tidak ada pemberi syafaat yang dapat membantu ahli neraka. Sebab perbincangan sebelum ni kita telah baca dalam surah ni ialah tentang nasib yang menimpa orang-orang yang masuk neraka sakar. Banyaklah yang kita dah bincangkan. Puncanya kerana mereka tidak solat, tidak beri makan kepada orang miskin, mereka tidak percaya kepada hari kiamat, mereka bersama dengan orang-orang yang musyrik, yang batil. Kemudian masuk kepada peringkat berikutnya, mereka lari daripada peringatan, lari daripada tazkirah. Di akhirat nanti tidak ada sesiapa yang dapat membantu mereka, dapat mensyafaatkan mereka. Berbeza dengan orang-orang beriman, ruang-ruang dan peluang untuk mendapatkan syafaat itu sangat luas. Tapi bagi orang kafir, habuk pun tak ada. Mana sikit pun tak ada peluang untuk dapat syafaat. Bahkan mereka pernah meminta supaya diberi kepada mereka kitab secara terus. Kononnya tak cukup dengan Quran yang Nabi terima daripada Allah Ta'ala. Mereka nak kitab yang lain yang diberikan kepada mereka. Dan akhir sekali peringatan dari Al-Quran ni hanya untuk mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala mengetahui siapa yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh mahukan kebenaran, maka itulah orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya hati yang terbuka untuk mendengar tazkirah. Tapi kalau orang itu memilih untuk tidak menerima peringatan ini, maka dipalingkan ia daripada mendapatkan faedah daripadanya. Nanti kita akan kongsi kisah yang menarik dalam hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abu Darda dan daripada hadis riwayat Abu Daud daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا
أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Itu ayat 48 hingga ayat 56. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah berguna kepada mereka sebarang syafaat. Syafaat maknanya pertolongan. Kalaulah ditakdirkan ada sesiapa yang boleh atau yang mahu memberi syafaat, maka tak jadi syafaat itu. Tidak sampai kepada mereka syafaat itu. Maknanya mereka akan menanggung kesusahan dan kerugian yang berterusan. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah, maka mengapa kamu masih berpaling lari daripada peringatan, yakni lari daripada Al-Quran. At-tazkirah ni maksudnya Al-Quran. Lari dengan maksud tak mahu untuk mendekati, belajar, untuk baca, untuk tadabbur, untuk fahami apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Lari itu Allah Ta'ala buat bandingan ka'annahum, seolah-olah mereka itu humurun. Humur itu daripada himar. Keldai-keldai yang mustanfirah, lari bertempiaran. Larinya orang ni tak mahu dengar nasihat daripada Quran seumpama keldai yang lari daripada farrat min qaswarah, melarikan diri kerana takut akan singa. Ini satu bahasa daripada Habsyah, tak silap ni, kita tengok nanti dalam huraiannya. Lari daripada singa. Dalam bahasa Arab, singa ni asadun, ataupun digunakan di beberapa kalimah yang lain, tapi qaswarah ni asalnya perkataan yang bukan Arab, tapi dah biasa digunakan oleh orang Arab. Bal yuridu kullu mri'in minhum. Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu, rasanya tak memadai. Memandai-mandai pula dia kata, kami nak supaya diberikan kepada kami suhufan munasyarah. Diberikan kepada kami lembaran surat yang terbuka, diturunkan daripada langit, dibaca oleh mereka sendiri. Ni orang Kelantan panggil ngatu. Ngatu ni maknanya minta sesuatu secara lebih-lebih. Kalau budak-budak kita beli aiskrim, cukuplah. Dia nak aiskrim macam ni, yang ada macam ni tu. Allah Ta'ala dah turunkan kitab kepada Nabi SAW sebab Nabi dah dilantik menjadi Rasulullah, utusan Allah. Cukuplah dengan Quran. Tapi mereka rasa tak cukup. Mereka nak ada sebuah kitab turun kepada mereka masing-masing. Ini satu permintaan yang melampau. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Permintaan mereka begitu tak akan dapat ditunaikan kerana mereka ni sebenarnya balla yakhafunal akhirah. Mereka sebenarnya tidak ada sifat takutkan kepada akhirat. Ini yang kita nak tadabbur di sini. Kita kena lebih takut kepada nasib kita di akhirat nanti, sebab kita tak tahu macam mana kita di akhirat nanti. Sebab kita belum melalui alam tu. Yang lebih perlu kita takuti adalah nasib kita macam mana di akhirat nanti. Orang-orang yang tak takut, tak fikir soal akhirat ni orang yang rugi sebenarnya. Kalla, jangan sekali-kali begitu. Innahu tazkirah. Sesungguhnya Quran itu, innahu hu, dhamir hu tu kembali kepada Quran. Quran ini adalah tazkirah, satu peringatan untuk mengingatkan manusia supaya sedar. Jangan buat tak sedar, jangan buat tak tahu, jangan buat tak khabar, jangan buat khabar tak khabar. Kena sedar bahawa inilah keberadaan kita di dunia yang bersifat sementara. Satu masa kita akan meninggalkannya dan kita akan berpindah ke sana. Faman syaa'a dzakarah. Itu bagi sesiapa yang mahu mengambil peringatan dengannya. Ini ayat yang sama juga terdapat dalam surah Abasa wa Tawalla. Kita akan tengok nanti kalau sempat. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat. Itu tidaklah mereka dapat mengambil pengajaran peringatan melainkan jika Allah Ta'ala kehendaki. Ini orang-orang yang sifat macam ni tak memberi kesan apa-apa peringatan untuk mereka, melainkan jika Allah Ta'ala kehendaki. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah ini Allah, Tuhan yang berhak kita bertakwa kepadanya. Dialah Allah, Tuhan yang berhak untuk dia
memiliki kuasa keampunan, memberikan maghfirah. Baik, kita kembali kepada ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berguna bagi mereka syafaat orang yang mahu memberi syafaat. Sebelum kita lihat nasib malang orang yang kafir yang tak ada syafaat, adapun orang-orang beriman, mereka akan diberi syafaat dengan pelbagai cara. Antara bentuk syafaatnya, Ustaz Rusdan boleh type kalau nak cari dalam Google, type anwa' asy-syafa'ah. Anwa'u asy-syafa'ah. Jenis-jenis bentuk-bentuk syafaat. Adapun orang kafir yang masuk neraka, peluang untuk dapat syafaat tu kosong. Memang tak ada langsung. Adapun orang beriman, mereka ada peluang untuk dapat syafaat dan syafaat tu pula banyak. Anwa' asy-syafa'ah. Antara yang disebut oleh para ulama ialah asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar ni syafaat untuk meringankan kesusahan di padang mahsyar. Kemudian syafaat fi dukhulil mu'minin al-jannah. Kena ambil dalam website satu lagi tadi yang ada syafaat tu dalam boleh juga ada tu. Dalam al-Islam soal wajah pun boleh juga, ataupun dalam Ad-Durar As-Saniyah pun ada juga. Di sini pun ada juga. Secara umumnya dibahagikan sini dua. Dia kata syafaat yang berlaku di akhirat pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, syafaat yang berlaku dalam urusan dunia. Yang kita nak bicarakan di sini adalah syafaat yang berlaku di akhirat nantilah dalam konteks ayat ni. Adapun an-naw' al-awwal, jenis yang pertama asy-syafa'ah al-khassah, syafaat yang khusus. Yang khusus maksud khusus ni hanya special, khusus untuk Nabi SAW. La yusyarikuhu fiha ghairuh, yang mana tidak ikut serta mendapat kuasa syafaat ini selain daripada Nabi. Allah Ta'ala bagi secara istimewa untuk Nabi. Baik, untuk Nabi sahaja ada beberapa bahagian. Pertama, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat paling besar ni syafaat untuk mengurangkan, meringankan kesusahan di padang mahsyar. Inilah yang disebut sebagai al-maqam al-mahmud alladhi wa'adahu Allahu iyyahu. Kedudukan terpuji yang Allah Ta'ala janjikan untuk diberikan kepada Nabi. Berdasarkan kepada ayat 79 surah Al-Isra' tu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam bangunlah bertahajud sebagai suatu nafilah, amalan tambahan untuk kamu ya Muhammad. Mudah-mudahan Tuhan membangkitkan kamu dengan maqaman mahmuda, dengan makam kedudukan yang terpuji, iaitu diberi kuasa untuk syafaatkan manusia. Dengan izin Allah, Nabi menjadi sebab manusia boleh diringankan kesusahan di padang mahsyar. Baik, hakikat bagi syafaat ini ialah an yashfa', bahawa Nabi boleh syafaatkan semua makhluk Allah. Ketika mana Allah Ta'ala menangguhkan, yuakhirullahu al-hisab, fayutawwilu alaihim al-intizar fi ardil mahsyar yawmal qiyamah. Itu Allah Ta'ala mentakhirkan, melewatkan proses hisab, sehingga manusia lama menunggu di bumi mahsyar. Lama menunggu. Kita ni tunggu mungkin kita nak pergi pusat suntikan vaksin COVID-19, tengok orang ramai terpaksa beratur dalam keadaan panas, kita pun rasa rimas. Itu baru di dunia. Baru contoh di dunia. Di padang mahsyar, orang tak tahu nak cerita berapa juta orang, berapa bilion. Allah Ta'ala mentakhirkan tempoh hisab, menyebabkan lamanya menunggu di padang mahsyar, sehingga fayablu bihim, sampai kepada mereka keadaan yang disebut minal ghammi wal karbi ma la yutikun, keadaan susah, payah, penat, letih, menanggung pelbagai kesulitan yang mereka tak mampu dah. Lalu orang ramai berkata, man yashfa'u lana ila rabbina hatta yafsila bainal ibad. Siapakah yang boleh minta kepada Tuhan untuk dia syafaatkan kita? Maknanya mereka tak berani nak minta terus dengan Allah. Mereka perlu mencari seseorang yang
boleh tolong mereka sehingga diselesaikan urusan ni. Baik, kita terus kepada yang kedua. Syafaat, bentuk syafaat yang kedua yang diberikan kepada Nabi adalah syafaat untuk ahli syurga masuk syurga. Ini syafaat untuk orang beriman. Syafaat untuk li ahli jannah masuk ke syurga. Maknanya orang beriman memang Allah Ta'ala dah janjikan syurga. Tapi untuk mempermudahkan lagi, mempercepatkan lagi laluan ke syurga, ada lagi ditambah dengan dia punya bonusnya yang berupa syafaat daripada Nabi. Ada hadisnya riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Aku datang pergi ke pintu syurga di hari kiamat. Fa astaftihu. Lalu aku mahu membukanya. Fayaqulul khazin, maka berkatalah malaikat yang jaga pintu syurga. Khazin tu penjaga pintu syurga. Dia tanya, "Man anta? Kamu ni siapa?" Lalu Nabi pun jawab, "Muhammad." Nabi jawab kepada malaikat, "Muhammad." Nabi tak kata aku Rasulullah, tapi bila bercakap dengan malaikat dia guna nama dia yang asal, dia kata Muhammad. Fayaqulu, lalu malaikat yang jaga pintu syurga kata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Ya, dengan sebab engkaulah ya Muhammad, aku diperintahkan untuk buka pintu syurga ini, yang mana aku tidak akan buka untuk sesiapa sebelum kamu. Maknanya Nabi ni orang yang pertama masuk syurga, dan kita sebagai umat Nabi SAW, kita ni umat yang beruntung bertuah menjadi sebaik-baik umat. Kitalah golongan pertama yang akan dipersilakan untuk ke syurga sebelum umat-umat yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah syafaat Nabi SAW yang khusus untuk bapa saudaranya Abu Talib. Kenapa perlu syafaat Nabi kepada Abu Talib? Sebab bapa saudara dia tidak mati Muslim. Riwayat yang sahih di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Abu Talib walaupun dia banyak membantu Nabi, tapi dia tidak meninggal dunia dalam keadaan Muslim. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih berpegang kepada agama jahiliah. Ada hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kita pun tak tahu, ada setengah-setengah pendapat yang saya dengar, dia masih mempertahankan pendapat mengatakan Abu Talib mati Muslim. Itu terpulang kepada dia. Kita kata ada riwayat yang sahih daripada Bukhari dan Muslim yang Nabi sebut, "La'allahu tanfa'hu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdah min nar yablu ka'abaihi yaghli minhu dima'uhu." Ini boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, ada nombor itu 1408, dan juga dalam Sahih Muslim nombor 360. Baik, Nabi kata boleh jadi syafaat aku dapat membantu dia di hari kiamat dengan izin Allah. Kerana Abu Talib ini banyak beri perlindungan kepada Nabi semasa baginda menjalankan tugas dakwah. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia tak ganggu dakwah Nabi, bahkan dia membela Nabi supaya tidak diganggu kacau oleh orang-orang kafir Mekah. Maka dengan sebab itu Abu Talib diletakkan pada kedudukan yang paling rendah, paling ringan daripada neraka. Paling ringan pun Nabi kata, nyalaan api neraka tu sampai ke buku lalinya, walaupun buku lali je, tapi menyebabkan yaghli, menggelegak otaknya dengan sebab kepanasan yang terletak di bahagian tapak kakinya. Dalam riwayat lain Nabi sebut, dia kata rajulun fi akhmasi qadamaihi, seorang lelaki yang di bawah tapak kakinya jamratanin min nar. Dalam riwayat lain Nabi cerita tentang Abu Talib ni, orang lelaki yang dipakaikan kepadanya jamratani, dua selipar api yang menyebabkan yaghli min huma dimaruhu, otaknya menggelegak. Kemudian berikutnya adalah kita. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi. Yang keempat, syafaat Nabi SAW supaya manusia di kalangan umatnya masuk syurga tanpa hisap. Ya Allah, seronoknya kalau kita termasuk di kalangan ni. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan bahawa kita dapat syafaat Nabi dalam kategori ni, yang keempat ni. Jadi mana-mana jemaah yang nak tulis tu boleh tulis secara ringkas. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi. Dalam keadaan kita begitu teruja memohon kepada Allah supaya Nabi ni dapat syafaat, kita kena fahamlah kategori ni. Kita nak kalau boleh yang keempat ni, kita adalah salah seorangnya, tapi tak ramai lah. Dalam hadis yang disebut oleh ada hadis tentang Uqashah bin Mahsan tu, Nabi sebut hanya 70,000 sahaja.
Syafaat Nabi SAW supaya dimasukkan beberapa orang manusia di kalangan umatnya ke dalam syurga tanpa hisap. Maksud tanpa hisap, tanpa melalui proses yang menyukarkan. Di soal siasat, ditanya itu dan ini, itu memang menakutkan. Baik, kemudian kita pergi kepada berikutnya. Kisah selesai dah, itu syafaat yang khusus untuk Nabi. Ini kemudian syafaat yang umum. Syafaat yang umum ni berlaku sama ada pada Nabi sendiri, ataupun boleh jadi syafaat itu datang daripada malaikat, ataupun daripada Nabi-Nabi yang lain, dan juga orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Jadi syafaat kategori kedua yang umum ni, pertamanya, syafaat untuk bantu manusia-manusia yang dah masuk neraka supaya dikeluarkan daripada neraka. Ya Allah, tak boleh nak ceritakan macam mana besarnya urusan ni. Orang tu dah memang masuk neraka, tapi dengan sebab masih ada peluang untuk diberi syafaat, dan ada pihak-pihak yang tertentu yang diizinkan untuk beri syafaat. Baik, kita lihat hadis ni. Kita baca hadis pun kita rasa seronok sangat. Seronok sebab kita melihat peluang untuk Allah Ta'ala bantu kita di sana masih ada melalui syafaat pihak yang tertentu. Hadis dalam Sahih Muslim, boleh rujuk muka surat pula nombor 269 daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahad bi ashaddi munashadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'mini yaumal qiyamah. Demi Allah yang diriku di tangannya, tak ada seorang pun di antara kamu yang lebih memohon, meminta, merayu kepada Allah supaya boleh diistiqsa' ni, boleh disettlekan, selesaikan apa-apa urusan kebenaran sesama orang beriman. Tujuan nak tolong. Maknanya sesama kita ni, ialah bila kita lihat kawan kita tu dapat nasib yang tidak baik, kita tak sampai hati. Kita tak sampai hati, kita, ya Allah, dia kawan aku, dia juga bersama dengan aku ke masjid, dia juga. Tapi oleh kerana dia ada buat salah dan silap, maka dia menerima balasan yang itulah, yang menakutkan tu. Kita tak sampai hati, kita nak tolong. Maka Nabi kata ni keadaan paling mencemaskan macam inilah. Lalu orang lain yang nak tolong tu berusaha memohon kepada Allah supaya saudara-saudara mereka yang berada dalam neraka dibantu. Lalu kata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami. Mereka dulu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Mereka juga puasa bersama dengan kami. Mereka juga salat, mereka juga menunaikan haji. Lalu dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum. Akhriju, keluarkanlah. Maknanya Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang-orang tertentu untuk tarik keluar ahli neraka tadi. Ini bukan ahli neraka yang kafir, ya, orang beriman yang masuk neraka sebab dosa-dosa tertentu. Akhriju man araftum fatuhramu suwaruhum 'alan nari fayakhrujuna sebagai khalqan katsira. Fayakhrujuna khalqan katsira. Keluarkanlah sesiapa yang kamu kenal, maka diharamkan dia punya rupa badan mereka ataupun asal badan mereka tu daripada dimakan oleh api neraka, maka keluarlah suatu golongan makhluk yang ramai dengan sebab syafaat daripada saudara-saudara mereka yang lain. Lalu Allah Ta'ala berkata, apa dia tu? Syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun. Malaikat turut memberi syafaat, memberi pertolongan. Begitu juga nabi-nabi memberi syafaat. Begitu juga orang-orang mukmin dapat memberi syafaat. Dan tiadalah yang masih berbaki kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala rahmati. Tidak ada sesiapa lagi berbaki melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, lalu diselamatkan mereka dengan syafaat tadi atas izin Allah. Lalu diambil fayuqbadu qabdatan minan nar, diambil segenggam daripada api neraka, lalu dikeluarkan daripada neraka itu suatu kaum yang walaupun mereka tak pernah buat apa-apa kebaikan, tapi oleh kerana mereka ni mati dalam keadaan mereka
yakin kepada kalimah la ilaha illallah, selamat juga. Kemudian kita lihat yang kedua, syafaat untuk manusia yang dah layak ke neraka, supaya tidak jadi masuk neraka. Yang kategori pertama tadi yang dah masuk neraka. Hanya orang-orang yang dah diputuskan akan ke neraka tapi belum ke neraka. Allahu Akbar, cemasnya. Syafaat dalam bentuk nak tolong orang ni akan masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Macam mana tu? Itu difahami daripada hadis Nabi ketika disolatkan jenazah. Nabi sebut, ma min muslim yamut fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Mana-mana orang Islam yang mati, yang meninggal dunia, kemudian bangunlah menunaikan solat jenazahnya itu seramai 40 orang. Kalau ramai lagi lebih baik. Ini Nabi sebut paling kurang 40 orang. Sebab tu solat jenazah ni kita nak jumlah dia ramai lah. Sebab doa orang solat jenazah tu adalah doa yang sangat dimakbulkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya orang yang solat jenazah itu la yusyrikuna billahi syai'an. Tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak pernah terlibat dengan syirik. Melainkan dengan sebab doa mereka, syafa'ahumullahu fi. Allah Ta'ala akan berikan syafaat kepada si mati itu atas berkat doa orang yang solatkan jenazah. Ini syafaat bagi si hamba yang dia tu sebab dosanya dia masuk neraka tapi tak jadi masuk neraka. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi orang-orang beriman yang dah garanti dah dia ni dijamin masuk syurga, supaya ditambah lagi raf'atan wa darajat, ditambah lagi ketinggian dan darjat dalam syurga. Allahu Akbar. Syafaat supaya diberi kedudukan yang lebih tinggi dalam syurga. Apa yang Nabi sebut adalah hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi mendoakan untuk seorang sahabat namanya Abu Salamah. Abu Salamah ni suami kepada Ummu Salamah. Lepas Abu Salamah meninggal, Nabi kahwin dengan bekas isteri Ummu Salamah, iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi ziarah jenazahnya, Nabi baca doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah keampunan kepada Abu Salamah, tinggikan darjatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk ke syurga dan gantikan sesudahnya untuk apa yang lebih baik baginya. Ampunkanlah dia, ampunilah kami dan juga untuk dia, wahai Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi mendoakan, wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya. Allahu Akbar. Supaya terasa luas kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya untuk kuburnya. Tapi ada syaratnya, tidak semudah kita kata, ya Allah, aku mengharapkan syafaat daripada-Mu. Tak semudah itu. Syarat pertama, Allah Ta'ala redha terhadap pihak yang hendak diberikan syafaat. Berdasarkan kepada ayat, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Dan Allah Ta'ala, dan mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala redai. Ayat ni merujuk kepada siapa mereka ni? Malaikat. Rujuk balik surah Al-Anbiya ayat 28 tu. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah mereka itu, ini para malaikat, dapat memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah Ta'ala redai, dan mereka ni sangat takut kepada Allah. Siapa orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan diberi syafaat itu? Min ahli tauhid, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Maksudnya mereka tak terlibat dengan syirik sikit pun. Itu yang kita sangat tekankan, persoalan tauhid ni bukan setakat ibadat sahaja, pastikan ibadat kita semuanya diniatkan kerana Allah. Ni ada setengah orang mungkin masa solatnya lillahi ta'ala, masa puasanya lillahi ta'ala. Tetapi apabila ada sesuatu hajat, dia pergi dekat kubur wali-wali, kubur orang-orang soleh, memohon kepada si mati. Kononnya sebagai perantaraan. Kita kata itu adalah cara yang salah. Kalau nak bertawassul, ajak kepada mereka, tawassul ikut cara yang Nabi ajar. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, doa orang soleh yang masih hidup. Tapi kalau orang itu dah meninggal, tak boleh begitu. Dibimbangi cara begitu menyebabkan orang itu terjebak ke dalam
dalam syirik. Sebab para sahabat tak melakukan begitu. Itu penting untuk kita tahu supaya kita punya tauhid kita benar-benar suci murni. Suci murni maknanya tak bercampur dengan apa-apa yang merosakkan nilai tauhid tadi. Baik, kita lihat hadis ni. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Kita ni masih ayat yang pertama, bab syafaat ni panjang pula tajuk ni. Nampaknya tak sempat juga untuk kita habiskan surah ni. Tak apa, esok masih ada insya-Allah. Lalu bila Abu Hurairah tanya, dia kata, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Itu menarik soalan ni. Abu Hurairah kata, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaatmu? Apa jawab Nabi? Nabi jawab, Nabi kata, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Sesungguhnya aku menyangka engkau wahai Abu Hurairah. Aku ingat gini dah. Alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku rasa tak ada seorang pun yang bertanya kepada aku tentang hadis ni, tentang perkara ni lah, tentang syafaat ni, yang lebih awal daripada kamu. Kamulah orang yang paling pertama bertanya tentangnya. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Sebab aku tengok kamu begitu bersungguh-sungguh untuk menerima hadis daripadaku. Apa yang ku sebut, apa yang ku lakukan. Lalu Nabi pun jawab. Nabi kata apa dia? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsih. Orang yang paling bahagia diberi syafaat, mendapat syafaatku di hari kiamat. Maksudnya orang yang diberi syafaat, lepas tu dia sangat gembira dengannya kerana diberi peluang dapat syafaat, itu orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya atau dirinya. Nabi tidak meletakkan syarat la ilaha illallah tu sebut banyak kali. Nak sebut banyak kali, nak berzikir la ilaha illallah, la ilaha, itu terpulang kepada kita. Tapi yang penting bila kita sebut la ilaha illallah, kita sebut dengan faham, ikhlas, dan kita rasa tenang, rasa redha. Apa yang Nabi sebut? Orang yang man qala, sesiapa yang berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Sesiapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam itu sebagai agamanya, Muhammad itu sebagai rasul yang Allah Taala utuskan, maka dia dikira telah zaqa ta'mul iman, telah merasai enak dan manisnya iman itu. Jadi syaratnya di sini Nabi kata orang yang berkata la ilaha illallah, dia ikhlas, yakin sungguh-sungguh, dia ada peluang dapat syafaat dan dia akan rasa happy di sana, gembira di sana. Yang kedua, syarat yang kedua, Allah Ta'ala izinkan untuk pemberi syafaat mensyafaatkannya. Pertama, orang yang Allah Ta'ala redai untuk dia diberi syafaat. Yang kedua, Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, syafaat itu tak berlaku. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ini sebahagian daripada ayat kursi yang biasa kita baca, ya, ayat 255 dalam surah Al-Baqarah awal juzuk yang ketiga. Siapakah yang memiliki yashfa' pertolongan di sisi Allah? Maksudnya man di sini tiada siapa, ya. Tiada siapa yang dapat memberikan syafaat. Yang syafaat itu sebenarnya di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maksud dengan keizinan lebih awal daripada Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala redha. Pertama tadi redha kepada al-masyfu', orang yang nak diberi syafaat. Allah Ta'ala juga redha kepada asy-syafi', orang yang nak memberi syafaat. Berdasarkan ayat 26 dalam surah An-Najmu, ayat ni tentang kisah malaikat juga. Malaikat sebagaimana ayat dalam surah Al-Anbiya tadi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang mana tidaklah berguna syafaat itu kepada mereka, ini kepada orang-orang musyrik, kecuali setelah Allah Ta'ala izinkan bagi sesiapa yang dia redai. Jadi jelaslah kepada kita tentang perbincangan tajuk syafaat. Orang-orang kafir memang langsung tak ada peluang dapat syafaat. Kita nak tengok sikit di sini, orang yang suka melaknat, bahasa Kelantan kata kecek huduh, suka menyumpah, maki hamun, apa lagi, suka mencaci cela,
Kalau dia nak marah tu segala binatang dalam hutan tu dia sebut begini-begini bahasa ni. Tu tak boleh lah. Nabi SAW menyebut anna al-la'anin, orang yang suka melaknat, suka mengutuk, suka mencaci cela, suka sumpah seranah. Mereka ni tidak layak menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Tidak layak. Berdasarkan hadis yang disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abu Darda, innal la'anin la yakunu syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat, suka mengutuk, suka memaki ini tidak layak menjadi saksi-saksi dan juga pemberi syafaat di hari kiamat. Jadi peluang tu tak ada lah untuk mereka, kecuali mereka kena bertaubat dan ubah sikap buruk itu. Baik para jemaah dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat berikutnya. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Tadi tentang syafaat. Allah Taala tanya, kalaulah begitu nasib orang-orang yang rugi di akhirat, orang nak tolong pun tak boleh, kenapa masih ada di antara manusia yang berpaling daripada peringatan? Mu'ridin, dalam keadaan berpaling. Maksudnya tak mahu terima peringatan. Kenapa keras hati sangat untuk mendengar atau menerima peringatan yang hendak disampaikan. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Quran ni adalah tazkirah. Kita dah baca itu dalam surah Al-Muzammil, inna hazihi tazkirah. Tazkirah ni dah jadi perkataan yang sangat dekat dengan kita lah, sebab kita pun dah guna perkataan tazkirah dalam bahasa Melayu. Tazkirah maknanya memberi peringatan ataupun az-zikra. Rasul-rasul diutuskan adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia, sebab manusia ni kalau tak ada rasul, tak ada kitab yang diturunkan kepada mereka, mereka tak nampak hala tuju untuk mereka menuju ke akhirat. Dengan menggunakan biji mata ni, kita tak nampak jalan ke akhirat. Kita hanya nampak jalan di dunia. Sebab jalan ke akhirat hanya dapat dilihat dengan ilmu, iaitu ilmu wahyu. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Kita lihat ayat ni dalam surah Al-An'am, muka surat 136. Muka surat 136 ayat 69. Atas sekali tu. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Tidaklah menjadi kewajipan orang-orang yang bertakwa sedikit pun untuk menghitung, mengira dosa-dosa orang kafir yang mengejek-ngejek. Maknanya apa yang orang kafir buat tu biarkan. Itu urusan mereka. Kita tak perlu fikir, kita tak ada tanggungjawab atas kesalahan yang mereka buat. Walakin zikra. Tetapi yang menjadi tugas kewajipan orang Islam ialah zikra, mengingati mereka, mengingatkan mereka akan larangan Allah supaya mereka bertakwa. Ini tugas kita. Tugas kita kepada orang yang masih degil, yang masih keras kepala, tak mahu terima peringatan, kita terus mengingatkan kepada mereka bahawasanya jika mereka masih bersikap begitu, tak berubah, mereka akan menanggung kerugian. Jadi sebelum rugi, berubahlah selagi peluang masih ada. Allah Ta'ala membandingkan orang yang berpaling daripada peringatan ini seperti keldai yang lari daripada singa. Itu kita dah bincang dalam surah Al-Jin hari itu. Orang yang berpaling daripada peringatan Quran ni, ada syaitan, ada jin yang bersama dengan dia. Itulah yang menyebabkan dia, bila sebut dia kita nak bagi tazkirah dari Quran, dia pun rasa apa dia? Rasa resah, gelisah. Dia rasa resah, dia rasa bimbang. Kita lihat dua ayat ni, satu dalam surah Az-Zukhruf. Satu lagi dalam surah Az-Zumar. Kita lihat surah Az-Zukhruf dulu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Muka surat 492. Ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dulu kita dah bincang ayat ni berhubung dengan tajuk Qarin dulu. Masa kita sesi tadabbur surah Al-Jin. Sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran, maksudnya berpaling daripada peringatan dalam Quran, tak peduli
Tak cara. Maksud tak cara ni banyak-banyak bentuk berlaku. Sama ada kita dah beritahu dia, dia buat buat tak erti, buat macam orang kata lembu kenyang. Buat macam lembu kenyang, buat tak erti. Ataupun dia memang tak ada keinginan langsung untuk buka Quran, untuk menghadiri majlis ada kuliah tafsir ke, tadabbur ke, apa-apa ke yang berkaitan dengan Quran, maka dia tidak mengindahkan. Indah ni tak peduli. Orang yang macam ni Allah Ta'ala jadikan untuk dia ada syaitanan. Adanya syaitan yang menghasut dia, menyesatkan dia, lalu syaitan itu menjadi korin, teman dia yang tidak pernah renggang berpisah daripadanya. Bahaya ni kalau kita tengok orang-orang yang tak minat untuk belajar agama, tak suka ke masjid, tak suka untuk belajar-belajar ni, tak minat. Ni sebenarnya dalam kehidupan dia tu, berdasarkan ayat ni, dah ada bagi dia korin dari kalangan syaitan. Itu dalam surah Az-Zukhruf. Kemudian satu lagi dalam surah apa tadi? Terlupa dah surah apa tadi. Tak apalah, kita terus kepada ayat berikutnya tentang orang yang berpaling daripada peringatan ni. Seperti keldai. Ni menarik ni, seperti keldai. Allah Akbar. Hinanya perbandingan ni. Orang yang berpaling daripada peringatan ni seperti humur, seperti himar. Dulu masa kita bincang dalam surah Al-Jumu'ah dulu, kita jumpa satu ayat yang Allah Ta'ala bandingkan ahlul kitab ini seperti himar. Kerana mereka diberi kitab Taurah, tetapi mereka buat tak reti. Ataupun mereka main-main dengan hukum Allah dalam Taurat. Allah Ta'ala bagi hukum macam ni, mereka ubah jadi lain pula. Itu kita tengok sikit ayat tu dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Muka surat 553. Perumpamaan orang-orang ini, orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka tanggungjawab untuk melaksanakan hukum dalam kitab Taurat. Kemudian semalam yahmiluha, kemudian mereka tidak laksanakan tugas tanggungjawab tu. Ini sama juga dengan orang Islam yang dah sampai kepadanya Quran tapi dia tidak laksanakan perintah dalam Quran. Tak kiralah dia tu siapa, individu biasa ke, orang yang ada kuasa politik ke, tapi apabila mereka tak melaksanakan perintah yang ada dalam kitab Allah, Allah Ta'ala kata mereka ni seumpama himar, keldai. Mereka manusia tetapi dibandingkan sama seperti kedai, apa dia? Bodoh. Saya ni kalau boleh tak nak sebut perkataan bodoh ni, perkataan bodoh ni. Walaupun kadang-kadang ada setengah penceramah tu sikit-sikit, ni bahasa tak erti ni, orang nak cover tak faham ni, bahasa bodoh. Tu dah, dia dah biasa cakap bodoh tu, itu dah jadi kebiasaan dia, tak ada apalah. Tapi kita kalau boleh kita tak nak sebut. Tapi di sini kita terpaksa sebut sebab sifat himar, keldai di sini adalah menyatakan sifat al-baladah, sifat hamakah, sifat as-safahah, kebodohan, kedunguan. Di mana keldai ni kalau orang bawa dia barang, dalam barang tu ada kitab buku pun dia bawa sajalah, dia tak erti apa pun. Sebab keldai ni tak boleh membaca, dia tak tahu pun apa dalam kitab tu. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sangatlah buruk perbandingan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu satu. Yang kedua dulu kita dah bincangkan tentang buruknya keldai ini, tentang apa dia punya suara dia. Itu dalam suratul Luqman. Itu semalam pun saya dah masukkan dalam intro tajuk keldai keldai itu. Dalam suratul Luqman, antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Muka surat 412. Muka surat 412 ayat 19. Ayat 19 tu bawah sekali tu. Antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, dia kata waqsid fi mashyika, dan bersederhanalah dalam langkah perjalananmu. Maksudnya bila berjalan tu jangan cepat sangat, nanti jatuh.
Jangan lambat sangat pula macam orang yang uzur, orang yang sakit, berjalan dengan biasa. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian kedua dia kata waghdud min sauti, rendahkanlah suaramu. Mana bercakap tu jangan lantang sangat. Siapa kita bercakap, orang depan kita 2-3 orang, tapi hujung bilik sana ni, kalau tinggal asrama lah, pelajar-pelajar di asrama, ataupun orang duduk rumah, 2-3 rumah sebelum boleh dengar suara kita. Itu tak patut lah. Kita bercakap dengan suara yang munasabah untuk didengar oleh orang di depan kita. Jangan pula terlalu perlahan sehingga orang tu tak dengar. Apa mu cakap ni aku tak dengar. Adapun suara yang terlalu kuat yang menyakitkan pendengar, telinga pendengar, seperti suara keldai yang suka menjerit, inna ankaral aswati la sautul hamid, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Ini satu perbandingan untuk kita fikir bahawasanya orang yang lari daripada tazkirah hina keadaannya. Baik, dibandingkan mereka ini lari daripada singa, takut sangat. Dengar je orang nak bagi tazkirah, takut sangat, tak suka. Farrat min kaswarah, lari daripada singa. Kaswarah tu maknanya singa. Ini suatu dalam balaghah dipanggil tashbih tamthili. Suatu tashbih tamthili, dibandingkan lari itu seumpama lari daripada singa. Macam mana? Itu gambar kaswarah. Lari daripada singa. Kita tengok singa pun kita takut sebab singa ni besar. Dia punya taring dia pun besar. Kalau orang tu diterkam singa, habislah. Matilah dia. Ini menggambarkan mereka merasa tidak selesa. Lari daripada singa tu mana terlalu takut dan tidak selesa. Ya, saya baru teringat. Ayat dalam surah Az-Zumar. Orang-orang yang tidak suka mendengar tazkirah, lari daripada tazkirah seperti keldai yang lari daripada singa. Allah Ta'ala buat gambarannya. Ada tambahannya dalam surah Az-Zumar. Muka surah 463. Sebab bila sebut tazkirah ni biasanya peringatan tentang agama, tentang alam akhirat, kehidupan kita di sana. Muka surat 463 ayat 45. Ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan di antara keburukan orang-orang yang melakukan syirik ialah apabila disebut nama Allah, bila disebut je nama Allah dalam doa dan sebagainya, ataupun disebut apa-apa yang berkenaan dengan peringatan dalam Quran, nasihat tentang hari kemudian, hari akhirat, apa tindakan mereka? Menjadi segan serta liarlah hati mereka. Isma'azzat. Isma' ni rasa tak selesa, rasa macam geli geleman, rasa orang kata macam geli tekuk. Kan kita kalau kita lalu tempat-tempat yang kotor, sampah, sarap, bawang busuk, kita berasa loya. Macam itulah isma'azzat, rasa loya, rasa geli geleman, rasa tak selesa. Ini berlaku kepada qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, berlaku kepada hati-hati orang yang tidak beriman kepada akhirat. Tapi bila disebut yang lain, wa idza dzukiral ladzina min dunih, bila disebut nama-nama yang lain, ni kalau orang musyrik disebut nama-nama benda yang mereka sembah itulah, tiba-tiba mereka serta-merta rasa riang gembira, suka pula. Tapi bila disebut nama Allah dan peringatan daripada Allah, mereka rasa gelisah sebab hati mereka ada penyakit. Inilah punca kenapa mereka lari daripada tazkirah. Puncanya kerana hati mereka itu masalahnya tak beriman kepada hari akhirat. Orang tak beriman kepada hari akhirat, hati mereka qulubuhum munkirah. Ini masalah juga, hati yang ingkar, yang membantah. Jadi punca kenapa mereka lari daripada tazkirah, tak suka mendengar nasihat agama, letaknya pada hati mereka. Itu puncanya. Cuma dalam ayat tadi tak ceritalah hati, cuma cerita perbandingannya seperti keldai yang lari daripada singa. Kita lihat sebelum kita terlupa ni ayat dalam surah Al-An'am.
Tak, dalam surah An-Nahlu, silap baca. Surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu, muka surat 269. 269 ayat 22. Ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, itu Allah. Tuhan yang satu, hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka engkar. Hati mereka tu munkirah, engkar. Dan mereka ini pula mustakbirun, sombong, takabur, menentang kebenaran. Inilah punca kerana mereka tak mahu mendengar tazkirah. Lari sejauh-jauhnya seperti keldai yang lari akibat terkejut ada singa. Bahkan setiap mereka mahu bahawa diberikan kepada mereka suhufan munasyarah. Diberi kepada mereka kitab yang lain. Bahawa turun kepada mereka kitab. Kita kata tak cukup ke dengan Quran? Bukan tak cukup. Sebenarnya mereka buat perangai mengada-ngada. Perangai mengada-ngada. Mereka dah engkar sampai kepada peringkat mereka minta diberikan kepada mereka kitab itu. Seperti mana dalam ayat 93 surah Al-Isra, kata mereka, walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Itu di akhir dah surah Al-Isra, muka surat 291. Dia punya buruknya perangai orang-orang kafir Mekah ni, di antaranya mereka cabar Nabi. Mereka kata, kita lihat ayat 93 tu. Mereka kata, kami tak akan beriman kepada engkau ya Muhammad. Aw yakuna laka baitum min zukhruf, sehinggalah kamu memiliki sebuah rumah yang dihias dengan emas. Ni kita tengok dia punya cara berfikir orang-orang kafir Mekah ni, dia hanya fikir terlalu material, kebendaan. Mereka meletakkan syarat nak terima dakwah Nabi dengan syarat Nabi ni orang kaya seperti mereka. Rumah Nabi pula rumah yang dihias dengan emas, mumbung emas, tiang emas. Siapa setara tu? Ni berhati-hati dengan orang yang terlalu dia punya fahaman materialisme, fahaman kebendaan tu kuat melekat. Kita kata dalam bab agama kita terima apa sesiapa yang beri nasihat kali ianya benar. Kita bukan menilai kebenaran dari sudut kemewahan orang tu. Tapi orang kafir dia nak, kami akan terima dakwah kamu ya Muhammad sehinggalah kamu mempunyai rumah yang dihias daripada emas, ataupun tarqa fis sama, engkau naik ke langit. Disuruh Nabi naik ke langit. Tapi bukti Nabi naik ke langit itu mereka nak, apa dia buktinya? Iaitu Nabi turunkan daripada langit sebuah kitab yang kami dapat membacanya. Kata mereka, walan nu'mina liruqiyyika. Kami tidak percaya tentang naiknya kamu ke langit sehingga kamu boleh turunkan kepada kami kitaban naqra'u, sebuah kitab yang kami dapat membacanya. Quran bukan kitab yang diturunkan dalam bentuk stoker gitu. Quran adalah wahyu dalam bentuk ayat yang dibacakan oleh Jibril. Jibril turunkan ayat itu dalam bentuk bacaan, Nabi dengar dan Nabi panggil sahabat lepas tu untuk tulis. Bukannya dalam bentuk kitab yang turun dalam bentuk stoker. Orang Kelantan kata stoker, dalam bentuk sebuah buku yang boleh dilihat, dia boleh disentuh. Tapi orang kafir Mekah dia nak diturunkan kitab yang kami boleh membaca. Nampak? Turun sebuah kitab gitu. Maka Nabi jawab, kul, katakan kepada mereka yang Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Aku hanyalah manusia yang diutuskan menjadi rasul. Bukan kerja aku nak memenuhi semua kehendak kamu. Jadi biarkan orang yang degil ini. Baik, kita pergi berikutnya. Bal yuridu kullu mri'in minhum. Bahkan sebenarnya mereka tak beriman kepada hari akhirat. Betul, kita dah bincang dah tadi. Hati mereka tu mungkirah, tidak percaya kepada hari akhirat. Kita terus kepada berikutnya. Quran itu adalah suatu peringatan. Quran ini suatu peringatan. Tapi peringatan daripada Quran itu tidak setakat baca. Kita kena faham apa yang ada dalam Quran. Baca, ialah betul kita dapat pahala. Saya tertarik bila saya tengok ada satu program dokumentari dalam YouTube oleh channel Rare TV, Rare, R-A-R-E,
Dia pergi ke Palestin, orang Palestin tu beritahu, dia kata, Israel ni tak suka orang Islam faham Quran. Dia nak kalau baca, hafal gitu tak apa. Dia tak mahu kalau orang Islam ni faham Quran dan melaksanakan Quran. Baik, kita nak lihat hadis ni ya. Itu tak apa, tu nanti boleh cari lain kali tu. Sebab dalam Raya TV ni banyak travel yang menarik yang kita boleh dapat ilmu. Ini pentingnya kita belajar tadabbur Quran ni. Pernah saya sentuh dalam satu tulisan untuk kita jadikan tazkirah. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam sunannya daripada Abu Darda. Kata Abu Darda, suatu hari kami bersama dengan Nabi SAW, tulis fashakhasa, fa shin kha dan sa. Fashakhasa bibasarihi. Menarik cerita ni kalau kita faham. Ila samai. Hadis ni secara khususnya untuk orang-orang yang hanya nak belajar baca Quran. Dia tak nak belajar tafsir, tak nak belajar tadabbur. Okey, dah ada hadis tu. Kata Abu Darda. Kita lihat secara lengkapnya hadis ni. Suatu hari dia kata kami bersama dengan Nabi SAW, lalu Nabi pun fasyakhasa, Nabi pun mendongak pandangan matanya melihat-lihat ke langit. Kemudian Nabi kata, hadza awanu, inilah ketikanya, saatnya, masanya, yukhtalasu fihi ilm, telah ditarik kembali. Ikhtilas ini maknanya ambil secara tidak disedari. Inilah waktunya di mana ilmu telah, Nabi kata telah diambil kembali daripada manusia, sehingga la yaqdiru minhu ala syai', sehingga mereka tak mampu untuk dapatkan kembali ilmu itu sedikit pun. Jadi salah seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid. Kita tengok hadis itu secara lengkap. Salah seorang sahabat yang bersama dalam majlis ini namanya Ziyad bin Labid. Bila Nabi kata ilmu telah diangkat, ditarik kembali, faqala Ziyad bin Labid al-Ansari. Seorang lelaki Ansar namanya Ziyad. Ditanya, dia kata, ya Rasulullah, kaifa yukhtalasu minna? Bagaimana Quran tu akan ditarik kembali daripada kami? Ilmu tu. Maksud ilmu tu merujuk pada ilmu Al-Quran ni. Macam mana ilmu tu akan ditarik sehingga kami dah tak tahu apa-apa dah? Padahal waqad qara'na Al-Quran. Kami sentiasa baca Quran. Orang tak baca Quran tak tahulah. Ni orang baca Quran. Dan kata Ziyad lagi, Ziyad bin Labid, fa wallahi demi Allah, lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Kami akan pasti membacanya. Tengok tu dia punya taukid ni. Kalau sesiapa yang belajar balaghah ni dipanggil salah satu anwa' daripada adrabul khabar. Khabar ni bila dia cerita, kalau tak ada taukid dipanggil jumlah khabar dalam bentuk ibtidai. Ibtidai, talabi dan ingkari. Ni saya baru belajar balaghah. Tapi kalau dia ada taukid ni lebih daripada dua, jadi bila Ziyad ni sebut fa wallahi, ada qasam, supaya demi Allah, la naqra'annahu, lam taukid, nun taukid, kami benar-benar akan membacanya. Maknanya tak mungkin ilmu tu akan hilang sebab kami sentiasa baca Quran dan kami akan membacakannya kepada isteri-isteri kami dan anak-anak kami. Mana mungkin ilmu tu akan hilang. Rupanya Ziyad bin Labid ni tak faham. Ilmu dalam Quran tetap akan hilang kalau setakat baca saja tak faham apa isi Quran. Lalu Nabi jawab, Nabi kata, sakilatka ummuka. Kita nak terjemah macam mana sakilatka ni. Ada terjemahan dia sebut, dia kata beruntung bertuah sungguh ibumu. Ataupun ada huraian lain kata sakilatka, mana kamu kehilangan ibumu hilang daripada-mu. Ni kata-kata dalam bentuk nak menyatakan macam rasa kesal. Apa mu mikir gitunya? Rugilah mu ni kailan mukmung. Mu ni anak bertuah sungguh nah. Nabi kata, in kuntu la a'udduka min fuqaha. Aku rasa mu ni, aku kira di kalangan fuqaha, orang-orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Maknanya Ziyad bin Labid ni orang alim dah ni, sahabat yang alim ni. Sebab Nabi sendiri sebut, aku mengira kamu termasuk fuqaha. Fuqaha ni orang yang reti hukum hakam. Ni Nabi kata, hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wal Nasrani. Kitab Taurat, kitab Injil ni ada bersama Yahudi dan Nasrani.
Sebagaimana kita juga ada kitab Al-Quran, mereka ada Taurat, ada Injil, tapi famadza tughni anhum? Gapo yang mereka boleh dengan Taurat dan Injil? Maksudnya mereka tak dapat manfaat kerana mereka tidak memahami isi kandungan, bahkan mereka ubah pula ajaran dalam Taurat dan Injil. Sama juga kita, kalau Quran tu orang kata ada sebek tu, sebek di mana duduk tersadai, duduk di rak-rak almari, bacanya tidak, usaha untuk belajarnya tidak, nak faham isi kandungan pun tidak, jadi tak ada manfaat. Manfaat yang sebenar ialah bila kita cuba berusaha untuk cari ilmu-ilmu dalam Quran. Salah seorang perawi namanya Jubair bin Nufair. Dia telah bertemu dengan Ubadah As-Samit. Mungkin Ubadah As-Samit tak tahu hadis ni. Jubair nak ceritakan hadis yang Abu Darda dengar daripada Nabi ni, nak cerita kepada Ubadah. Dia kata, ala tasma ila ma yaqul akhuka Abu Darda. Mu tak dengar ke? Dia kata, ya Ubadah, kamu tak dengar ke apa yang disebut oleh saudaramu Abu Darda? Maka aku nak cerita kepada kamu apa yang Abu Darda telah dengar daripada Nabi. Kemudian Jubair pun cerita kepada Ubadah tentang apa yang Abu Darda telah ceritakan kepadanya. Jubair ni seorang perawi di kalangan tabi'in. Jubair bin Nufair dengar hadis daripada Abu Darda. Ni masa hak ni berlaku ni antara Jubair dengan Abu Ubadah ni, rasanya Nabi dah wafat dah meninggal dah. Maka kata Ubadah, dia kata sadaqa Abu Darda, betul lah, benarlah Abu Darda. Tak apalah, dia kata in syi'ta, kalau kamu kehendaki wahai Jubair bin Nufair, la uhaddisannaka, aku nak cerita kepada kamu dengan ilmu yang pertama diangkat daripada manusia. Ini yang telah saya tulis malam dalam tajuk khusyuk yang semakin hilang tu. Saya ambil daripada matan yang akhir dalam hadis ni. Apa ilmu yang pertama hilang? Iaitu al-khusyuk, sifat khusyuk. Yushiku an tadkhula masjid jamaah fala tara fihi rajulan khasyian, dia kata. Hampir-hampirlah kalau kamu masuk ke sebuah masjid jamaah, masjid yang ditunaikan solat, biasanya jemaah ni solat Jumaat lah. Kamu tidak lihat dalamnya ada seorang lelaki yang khusyuk. Kenapa jadi begini? Sebab ramai yang tahu baca Quran tetapi ramai yang tak tahu isi kandungan Quran. Itu puncanya. Jadi kita teruskan usaha kita untuk mentadabbur Al-Quran supaya usaha kita ni tidak berhenti setakat apa kita kata tengah jalan. Kita teruskan dengan sekadar kemampuan yang kita miliki, yang kita boleh gunakan. Kemudian saya nak kongsi satu lagi hadis sebab banyak soalan-soalan yang timbul semenjak minggu lepas lagi tentang solat sunat taubat. Bila kita bincang bab taubat itu, dan timbul pula soalan perlukah dilakukan mandi sunat taubat. Ini berlaku salah faham sebenarnya tentang hadis ni. Hadisnya ada dalam Sunan Abu Daud. Matan hadis berbunyi, ma min abdin yuznibu zamban. Ma min abdin yuznibu zamban. Kita dah 7.45 dah. Tak buka lagi untuk persoalan. Ma min abdin yuznibu zamban. Okey, dah rasa cukup dah. Boleh search dah, rasa dah ada dah tu. Tidak ada mana-mana hamba yang melakukan satu dosa. Kita lihat daripada awal lagi. Mata hadis tu dia ada awal lagi, depan lagi. Hadis ni daripada Ali bin Abi Talib. Seorang tabi'in bernama Asma bin Al-Hakam Al-Fazazi. Biasanya Asma ni nama orang perempuan, tapi rupanya ada orang lelaki nama Asma. Asma bin Al-Hakam Al-Fazazi. Hadis riwayat Abu Daud. Bukan, kena ambil riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Bukan Abu Bakar. Kena lihat. Tengok bawah lagi. Ma min abdin itu betul-betul. Yang 7, nombor 7 tu. Sebab dia ada lafaz summa yastaghfirullah. Maknanya hadis yang sama ni ramai sahabat yang meriwayatkannya dengan lafaz yang matan yang sedikit berbeza. Ni Abu Bakar juga. Okey, tak apalah. Kita lihat secara lengkapnya. Ardu kamil al-hadis tu.
Lihat syarah lah senang tekan pada uzur syarah hadis. Tu daripada Asma bin Al-Hakam Al-Fazazi. Asma bin Al-Hakam dikata, aku mendengar daripada Ali. Ali maksud Ali bin Abi Talib. Apa Ali nak cerita ni yang menarik, saya nak ketengahkan di sini sebelum kita lihat matan hadis. Apa kata Ali? Ali kata, kuntu rajulan, aku ni seorang lelaki yang bila aku dengar daripada Nabi SAW hadis yang satu-satu hadis, lalu aku berharap, ni dia kata, aku berharap nafa'ani Allahu minhu bima sya'a an yanfa'ani. Aku berharap Allah Ta'ala memberi manfaat kepada aku dengan hadis yang aku terima itu, bima sya'a, dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk aku dapat manfaat. Maksud manfaat di sini, aku boleh beramal dengan ilmu dalam hadis tu, dan aku boleh sampaikan kepada orang lain. Itu Sayyidina Ali sedih kata kita. Dia kata, nafa'ani Allahu minhu bima sya'a an yanfa'ani. Bila dia dengar sahadis, dia kata, semoga Allah Ta'ala memberi faedah, memberi manfaat kepada aku dengan apa-apa yang dia kehendaki daripada ilmu yang keperolehan. Ini sikap ni kan ada pada kita. Dan satu lagi kata Ali, wa idza haddatsani ahadun min ashabih, apabila ada seseorang sahabat Nabi ceritakan kepada aku satu hadis, istahlaftuhu, aku minta dia bersumpah. Hadis tu boleh jadi Ali tak tahu, orang lain tahu. Jadi bila sahabat tu cerita kepada Ali, dia kata, wahai Ali, ada satu hadis aku dengar Nabi sebut. Aku tahu Nabi ada buat gini. Jadi Ali nak meyakinkan diri dia, dia kata, aku nak orang yang sampai hadis sumpah dulu. Padahal kalau tak bersumpah pun boleh jadi, kalau Nabi masih hidup, mungkin dia boleh jumpa Nabi. Tapi mungkin maksud dia ni ketika Nabi dah wafat dah. Bila Nabi wafat, ada sebagai hadis ni sahabat bukan tahu semua pun. Kena faham ya. Ni ada pula orang yang buat andaian. Sebab ulama' sangat teliti dalam ilmu periwayatan. Kita tak boleh menaruh sangkaan buruk kepada ulama' sebab mereka telah banyak berkhidmat untuk menyebarkan ilmu, khususnya ilmu hadis yang perlu sangat teliti dan berhati-hati. Lalu bila sahabat itu bersumpah, fa'idha halafa li, bersumpah depan aku, kata Ali, saddaqtu, aku percaya pada dia. Kena sumpah dulu. Sahabat tu kena sumpah, dia kata, wahai Ali, ini wallahi demi Allah, yang aku nak sebut ni betul-betul hadis Nabi. Baik, satu hari, ni ceritanya, satu hari, Ali kata, wa haddatsani Abu Bakar, Abu Bakar cerita kepada aku, dan Abu Bakar ni tak perlu bersumpah lah, sebab Ali percaya Abu Bakar ni orang yang benar. Sebab tu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, wasadaka Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang yang benar. Dia tak bersumpah pun tak apa. Sebab aku yakin dia berkata benar, kerana dia seorang sahabat yang diketahui kuat imannya. Lalu Abu Bakar beritahu kepada Ali. Apa dia? Iaitu dia kata, ma min abdin yuznibu zamban, mana-mana hamba yang melakukan satu dosa, lalu fayuhsinu tuhura, lalu dia memperelokkan kaedah bersucinya. Tahur di sini, suci ni maknanya wuduk. Nanti kita tengok di bawah tu ada syarah dia. Summa yakumu, kemudian lepas berwuduk, dia bangun untuk salat. Fayusalli raka'ataini, salat sunat taubat lah. Jadi mungkin ada pihak yang salah faham, tuhur ni dia ingat mandi sunat taubat. Bukan mandi, berwuduk. Kemudian bila berwuduk, salat, summa yastaghfirullah, kemudian orang tu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan beri keampunan kepadanya. Kemudian kata Abu Bakar, Nabi pun baca ayat ni. Itu ayat 135 dalam surah Ali Imran. Ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ila akhir ayat, sampai ke akhir ayat. Baik, kita lihat sedikit syarah di bawah tu kalau sempat. Masa kita dah lewat sebentar je masa ni. 7.50 dah. Kita lihat di bawah tu. Saya pun tak sempat nak baca semua huraian sebab menarik di sini bila kita melihat Ali tu bersungguh-sungguh. Dia kata kalau dia dengar hadis daripada sahabat, dia nak sahabat tu bersumpah dulu, nak pastikan betul ataupun tidak. Baik. Kita lihat pada perkataan tu di situ ada fayusinul tuhura, at-tuhura ai fayusinul wudu. Bukannya al-ghuslu, bukan mandi, bukannya al-irtisal. At-tuhur di sini berwuduk, cukup dengan berwuduk. Mungkinlah orang yang hidup faham bila berdosa kena mandi, dia ingat mandi ni sebab yalah bila kita kan badan kita kotor, kita mandilah.
Tapi dosa ni bukanlah kekotoran yang melekat pada kulit kita luar. Dia ada dosa yang melekat pada hati kita. Kalau kita mandi 3-4 kali pun belum tentu dapat membersihkan kotoran kecuali dengan cara kita memohon ampun kepada Allah, kita solat dan bersungguh-sungguh bertaubat, barulah kekotoran dosa yang melekat di hati itu dapat dibersihkan. Jadi tuhur di sini maknanya wuduk. Dan boleh dilakukan ia dengan rakaatani, 2 rakaat dengan niat untuk at-taubah, untuk bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Kemudian thumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Niscaya sudah pasti Allah Ta'ala akan ampunkan dosa si hamba itu. Baik, rasanya kita ada sikit lagi untuk sambungan ayat tadi. Wama yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan peringatan daripada Quran ni hanya berkesan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Hanya memberi peringatan, berkesan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kerana dialah Allah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sebagai penutup bagi surah ni, ada satu hadis yang disebut oleh Al-Imam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmizi juga dan sunannya banyak. Ibnu Majah. Hadis itu sampai kepada Anas bin Malik. Nabi SAW mentafsirkan ayat ni, ayat akhir surah ni, di mana dia bersabda, yaqulu lakum rabbukum, yaqulu lakum rabbukum jallat qudratuhu wa 'azamatuhu. Yaqulu lakum rabbukum jallat qudratuhu wa 'azamatuhu. Okey, rasa dah cukup dah. Qudratuhu wa 'azamatuhu. Wa 'azamatu, 'azam dengan dha bukan dengan zai. Wa 'azamatuhu. Okey, dah cukup dah. Bukan lagi bawah lagi. Bukan juga ada ke tak ada ni. Tak ada juga. Bukan juga, bukan. Kalau tak ada tak apalah, tak. Yang bukan juga. Ataupun lafaznya dia punya sambungan dia ana ahlun an uttaqa. Ataupun tak yang lain lah, ana ahlun, ana hadis ni macam hadis kursi. Nabi SAW berkata yang Tuhanmu itu Allah Ta'ala yang sangat agunglah kuasa dan kebesarannya. Dia berkata, Allah Ta'ala beritahu ni dalam hadis kursi, ana ahlun, alif halam. Akulah ahli. Ahli ni mana yang berhak untuk manusia bertakwa kepadaku. Ana ahlun. Bertakwa ni mana untuk dipatuhi, untuk ditakuti. An uttaqa. Ahlun an uttaqa. Kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Ahlun an uttaqa. Akulah yang berhak untuk manusia bertakwa kepadaku. Maka janganlah dijadikan bersama denganku akan Tuhan yang lain. Baru jumpa. Itu riwayat At-Tabarani. Dia ada riwayat lain daripada Ahmad, Tirmizi. Allah Ta'ala beritahu, ana ahlun an uttaqa, akulah ahli yang berhak untuk manusia bertakwa kepadaku. Maka fala yushraka bi wa ana ahlun liman ittaqa. Maka janganlah aku disekutukan dengan yang lain. Dan akulah yang lebih berhak untuk manusia bertakwa. Yang ni hadis yang tidak sahih. Kita lihat yang lain. Mungkin ada lagi bawah tu. Fala yuj'alu ma'i ilahun. Fala yuj'ala ma'i, baru jumpa.
Ana ahlun an uttaqa, akulah yang lebih berhak untuk manusia bertakwa, maka jangan dijadikan bersamaku ada Tuhan yang lain. Tapi ala kulli hal hadis ni masih ada perbincangan sebab dari segi sanad tu ada yang mengatakan ia adalah hadis yang lemah, yang dhaif itu dari segi sanad lah. Tapi sebagai tambahan kepada ayat yang terakhir dalam surah surah Al-Muddathir, bahawasanya Allah Taala nak beritahu kita mesti bertakwa kepadanya dan kita mesti memohon keampunan kepadanya. Wallahu a'lam. Habilah untuk akhir surah Al-Muddathir pada hari ini. Kita pun dah lewat dah hampir pukul 8. Ya, kalau ada soalan 1 2. Ustaz, nak tanya sikit tentang Ya, taubat. silakan. Ya. Kalau kita dah taubat, kita tahu tak Allah terima taubat kita? Maknanya sebelum kita meninggal, kita tahu insya-Allah lah kita masuk syurga, tak masuk neraka. Lebih-lebih lagi orang yang buat dosa-dosa besar tu, Ustaz. Boleh tahu tak kita Allah terima? Kita dah bincang dulu tentang beberapa tanda-tanda penerimaan doa, iaitu adanya perubahan dalam hidup orang tu. Walaupun dia mungkin dah buat, kalau dosa-dosa yang besar tu mungkin dia dah tinggalkan terus, kemungkinan yang masih berlaku adalah dosa-dosa kecil yang sukar untuk ditinggalkan. Tetapi dosa kecil tu insya-Allah akan terhapus melalui amalan-amalan soleh. Solatnya, maknanya kita boleh tahu, orang tu boleh tahu melalui perubahan dalam hidupnya. Kalau dia lebih cenderung untuk contohnya jaga solat 5 waktu, dia banyak melakukan amal-amal sunat, suka bersedekah, suka buat kebajikan, itu maknanya taubat itu dah diterima. Taubat diterima. Maknanya ada perubahan. Sama juga orang yang dah ke Mekah untuk menunaikan haji, apabila dia pulang daripada Mekah, tanda haji itu haji yang mabrur diterima ialah adanya perubahan. Tapi kalau dia pulang daripada Mekah, dia masih tak berubah. Kesungguhan dia untuk belajar, untuk ke masjid macam dulu juga, macam tu juga tak berubah. Itu petanda haji dia haji yang tak diterima. Ataupun kalau dia bertaubat, taubat dia tu belum diterima di sisi Allah, dan dia kena terus berusaha untuk memohon ampun kepada Allah sehinggalah dia yakin bahawa taubat dia sudah diterima. Tapi yang pentingnya bila orang tu nak bertaubat, dia kena menaruh sangkaan baik bahawasanya Allah Taala terima taubat dia. Dia kaedahnya begitu. Sebab bila kita bertaubat, bermakna kita berdoa. Kaedahnya berdoa, Nabi kata, liya'zim al-mas'alah. Seseorang tu kena minta sungguh-sungguh, termasuk dalam taubat dia, liya'zim al-mas'alah. Dia kena minta sungguh-sungguh dalam permohonan dia, termasuk permohonan supaya diampunkan dosanya. Maka janganlah pula seseorang tu buat main-main. Ataupun maksudnya dia bertaubat, lepas tu tak apalah, mungkin Tuhan tak beri keampunan kepada aku. Itu dia kena liya'zim al-mas'alah. Liya'zim itu makna kena bersungguh-sungguh. Jika dia bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala juga akan beri kepada dia keampunan yang dia minta. Ini dalam bab kalau kita memohon ampun kepada Allah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, salam ya. Gini Ustaz. Yang pertama sekali, Nabi ni dia bagi syafaat dia. Ya. Jadi nak tanya lagu mana cara Nabi beri syafaat ni. Ada hak saya dengar hak zaman budak-budak dulu dah. Dia kata waktu atas timbangan tu bila kita ni berat dosa, Nabi letak serban dia ke gapo. Tak ada. Kita tak betul, tak ada. Baik, cara dia Ustaz. Baik, yang kedua Ustaz, saya tertarik kepada cerita Ustaz Azhariza. Dia bukan dia rakyat ni. Rakyat ada penceramah mana tak tahulah, dia kata Nabi ni dia terjun neraka, dia ambil umat dia duduk dalam neraka ni. Bukan Ustaz Azhariza ya rakyat. Orang lain ustaz ada ustaz cerita gitu. Wallahu a'lam. Ustaz minta pandangan Ustaz. Ya. Adapun syarat syafaat Nabi, kata Nabi tolong orang yang ditimbang amalan siapa cabut kain serban dia, tak, riwayat tu tidak sahih, tidak ada pun yang boleh dirujuk tentang cara tu. Yang kita tahu dia berlaku dalam bentuk Nabi berdoa. Nabi berdoa memohon kepada Allah lalu disyafaatkan. Maknanya bukan dalam bentuk secara
fizikal lah, ambil sesuatu untuk ditimbang. Sebab kalau kita bincang bab mizan ni satu timbangnya yang ada perbahasan para ulama. Kadang-kadang ditimbang amalan tu dalam bentuk sesuatu yang boleh ditimbang. Kadang-kadang ditimbang orang itu sendiri, ada juga ditimbang tempat dia beribadat. Sebab itulah para ulama kata kalau kita solat, kita nak berubah-ubah tempat. Kita masjid mungkin sekali kita solat tepi itu tepi ni, sebab semua tempat-tempat yang kita solat tu akan menjadi saksi yang boleh dibawa dia untuk dijadikan timbangan amalan baik kita. Itu ada perbincangan ulama. Tapi kalau hak kata Nabi cabut supaya dia nak tolong tu tidak benar. Adapun ada penceramah yang sebut bahawa Nabi terjun ke neraka tu tak benar, tak ada pun. Tidaklah perlu sampai nak buat begitu sekali. Kalau orang tu mendakwa begitu, dia kena sebut dalil yang sharih. Yang berlaku adalah semua tak ada juga dalam bentuk Nabi berdoa memohon kepada Allah sebagaimana dalam kita bincang adalah hadis syafa'at uzma tadi. Nabi diberi ilham untuk berdoa lalu Nabi sujud. Lalu Allah Ta'ala suruh irfa' ra'sa akad kepada kamu dan mintalah apa yang kamu nak minta. Tapi kalau dikatakan siapa nak tarik orang tu dan neraka siapa masuk, Nabi masuk neraka tu, itu kita kira dah satu gambaran yang dah keterlaluan. Sebab cuba membayangkan neraka syurga seperti dunia. Kalau dunia ni macam mana? Tiba-tiba kita tengok rumah tu terbakar. Rumah terbakar, ada api. Orang di luar rumah nak tolong. Betul lah dia kena masuk dalam rumah tu. Kalau masih ada peluang untuk diselamatkan orang dalam rumah yang terbakar tu. Tapi kita tak boleh nak bayangkan neraka yang ada api menyala-nyala tu seperti rumah yang terbakar. Ini masalah orang kita ni, dia nak imajinasikan neraka ni serupa dengan gambaran di dunia. Lalu dia pun membuat andaian seperti tadi. Andaian, Nabi nak selamatkan neraka, Nabi pun masuk neraka, tarik orang tu. Kita kata dalam urusan alam ghaib akhirat, kita tak boleh bercakap ikut sedap mulut kita. Dia kena ada nas, kena ada dalil. Kaedahnya begitu. Ini kaedah ilmu. Tapi masalah orang kita bila bercakap tak kena ilmu, bukan dia nak berterima kasih pada kita, dia marah pula kita. Dia menyampaikan ilmu tak ikut disiplin ilmu, tak ikut manhaj ilmu. Dia nak tunjuk sombong dia, bukan dia nak nak kata thank you ke terima kasih. Bukan kesilapan dia. Tapi dia pula marah kita. Ni payahlah. Tapi sebenarnya perkara itu tak ada dalam mana-mana riwayat yang boleh kita pegang untuk dijadikan sandaran. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Tok Ngulu. Ya. Ada detail dah. Ada sedikit pertanyaan sikit lah mengenai kematian ni. Ya. Ustaz, itu orang setiap Muslimnya nak mati husnul khatimah kan Ustaz? Jadi kalau beri pilihan lah Ustaz, adakah kita mati dengan keadaan sihat boleh buat amal sampai akhir hayat, ataupun dari keadaan sakit, sakit ia tak boleh buat amal? Lagu mana Ustaz kita? Kalau diberi pilihan, mana lebih baik? Ada doa untuk kita nak mati secara husnul khatimah? Kalau doa untuk husnul khatimah yang biasa kita baca, itulah Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, doa. Tapi tak kiralah sama ada kita mati dalam keadaan kita sihat, kita boleh beramal ibadah, ataupun kita mati disebabkan sakit tenat. Sakit berat, lama sakit. Mungkin ada setengah orang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi bila sakit ni kita fahamlah, dia nak bangun untuk solat pun payah. Jadi sebenarnya kedua-dua keadaan itu tidaklah menafikan kematian itu dalam bentuk husnul khatimah. Sebab husnul khatimah ni merujuk kepada iman dalam hati dia tu. Kalau orang tu sakit lama, sakit, kemudian lepas tu dia meninggal, ya mungkin kita kata itu juga husnul khatimah sebab sakit itu menjadi kifarat bagi dosa dia. Kan Nabi dah sebut, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa sentiasalah bala musibah tu menimpa seorang mukmin pada dirinya, pada hartanya, dengan sakitnya sehingga dia berjalan di atas muka bumi, tak ada lagi khati'ah, tak ada lagi dosa sebab dah dibersihkan daripada dosa dengan sebab kesakitan tadi. Kalau orang tu tak diuji dengan kesakitan, dia diberi kesihatan, maka dia guna peluang kesihatan tu untuk dia terus beramal ibadat, maka itu pun satu kebaikan juga bagi dia. Jadi dua-dua tu okey belaka.
Tapi mestilah kita, bagi kita memilih untuk sihat, sebab sihat ni satu nikmat. Nikmat. Tapi sakit pun satu nikmat juga dari sudut yang lain. Sebab sakit tu orang tu dapat pahala atas ganjaran sabar dia dan atas musibah sakit dia. Tapi ini bukan bermakna kita kena minta sakit. Tak ada pula Nabi ajar, ya Allah berilah kesakitan kepada aku, dengan sakit ini aku dapat pahala sabar aku diangkat darjat. Tak perlu. Kita minta kepada Allah supaya kita diberi kesihatan. Kan sebagaimana Nabi ajar kepada bapa saudara dia Al-Abbas. Nabi kata, ya amma Rasulillah, ya Al-Abbas, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah keafiatan. Salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah kesihatan. Nabi tak ajar supaya kita berdoa minta sakit. Walaupun sakit tu sebab kita dapat pahala kalau kita sabar. Tapi kalau ditakdirkan sakit juga, maka kita kena berusaha untuk berobat, ikhtiar. Tapi tak sembuh juga, kita redha dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala jadikan kesakitan ini sebagai peluang kita dapat pahala lebih. Tu ada hadisnya, Nabi pesan kepada para saudaranya Abbas. Sebab Abbas dia sangat tua dah masa ni. Bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni anak dia Abdullah bin Abbas. Dia masuk Islam tahun 8 Hijrah ketika pembukaan kota Mekah. Nabi pesan kepada para saudara dia, kata, salillah al-afiyah ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah keafiatan. Afiat ni sihat sejahtera. Minta sihat. Itu yang nikmat yang paling berharga dalam hidup kita. Gija kita sihat, kita boleh kita boleh makan dengan berselera, kita boleh ibadat dengan khusyuk, kita boleh bangun malam. Tapi kalau kita sakit, apa kita boleh buat? Mungkin kita lebih banyak berbaring dan berehat di tempat tidur. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Puan Nisi dari Terengganu. Daripada Kota Baru. Kota Baru. Ustaz, saya nak tanya ni pasal solat tasbih. Saya pernah dengar lah Ustaz ke apa bagi tahu, dia kata dalam seumur hidup kita ni kita kena solat tasbih sekali seumur hidup. Macam itulah gitu lebih kurang, maksudnya kena solat lah. Jadi saya nak tahulah macam mana status solat tasbih ni. Solat ni masa Rasulullah ada ke selepas Rasulullah dah wafat baru ada solat tasbih. Yang kita tahu solat duha, solat tahajud, macam tu je. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Solat sunat tasbih ni banyak perbincangannya. Saya cadangkan cari dalam YouTube, ada slot video clip yang telah dibuat oleh Dr. Abdul Basit. Saya boleh simpulkan ni, hadis tu ada dalam riwayat At-Tirmizi daripada Al-Abbas juga, daripada Al-Abbas. Nabi Ustaz Bak tertekan, tak bunyi suara. Tak bunyi. Ustaz Bak tak bunyi tu. Ustaz mute tu Ustaz. Ustaz tak perasan kot. Message lah Ustaz. Ustaz termute Ustaz. On balik. Ustaz dah buka tu. Ustaz dah boleh buka. Ustaz mute tu. Ustaz Bak tak dengar dia. Rugi tak dengar. Rugi. Ustaz kena terangkan. Sabar nanti sebab kita tahu. Ya. Alam Ustaz, tak dengar. tak perasan tertekan mic tadi. Okey, tak apa. Okey, ulas semula Ustaz. Kita sama balik tentang solat sunat tasbih tadi. Saya syorkan rujuk kepada kita Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi. Dia ada perbincangan secara jelas tentang sanak dia tu. Dia sebut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas dalam Sunan Tirmizi itu ada perawinya namanya Abu Rafi'. Dia kata riwayat tu adalah riwayat yang dipertikaikan oleh ulama. Kemudian perkara itu dijelaskan oleh Al-Mubarak Furi dalam Syarah Sunan Tirmizi. Jadi ada pendapat yang sebahagian ulama nak beramal dengan hadis tu. Ada sebahagian ulama dia tak mahu beramal dengan hadis tu.
Jadi itu terpulang. Tapi bila saya rujuk pendapat ulama mutaakhir seperti Dr. Yusuf Qaradawi sendiri, dia menolak untuk beramal dengan hadis ni. Dia menolak untuk beramal dengan hadis ni. Dia kata sebab banyak lagi solat sunat yang lain yang lebih sahih. Jadi saya terbuka dalam isu ni, terbuka. Mana sesiapa yang nak beramal silakan terpulang. Sesiapa yang memilih untuk tidak beramal sebab nak ambil hak lebih sahih riwayatnya, maka terpulang kepada dia. Tapi kedudukan hadis ini ada perbincangan dalam kalangan ulama. Ini perbincangan akademik. Ini perbincangan akademik tentang solat sunat solat sunat tasbih. Cuma saya syurkan tadi pertama rujuk dalam Al-Azkar An-Nawawi, lihat sanadnya. Kemudian satu lagi dalam penjelasan oleh sahabat saya Dr. Abdul Basit, tu tajuk solat sunat tasbih Dr. Abu Anas. Nanti harap Puan Nisi tadi boleh rujuklah. Kemudian letak pada kita lah tentang pilihan macam mana kita nak memilihnya ataupun tidak. Tu solat sunat tasbih sahih atau palsu, ada boleh dilakukan secara berjemaah. Nanti boleh tengok dalam klip video ni. Baik. Sekarang ni tak ada dah soalan lain, dah lewat dah kita ni. Terima kasih InsyaAllah Ustaz. kita sambung esok. Ya, sama-sama. InsyaAllah kita sambung esok pula lah dengan awal surah Al-Qiyamah. Surah Qiyamah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Terima kasih Ustaz.